Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid 2 Zamrud. Seperti biasa, untuk sesi PDPR kita pada kali ini, kita akan masuk dalam tajuk yang sama lagi, cuma dia akan memberikan tumpuan kepada subtopik yang lain. Jadi sebelum kita teruskan sesi PDPR kita, cikgu nak ingatkan sekali lagi, sila tuliskan maklumat berikut di atas buku tulis ataupun buku tulis matematik petak kotak tahun 2. Tuliskan hari ini, hari Isnin, bersamaan dengan 16 Ogos 2021, dan tajuk besar dia masa dan waktu. Dan pertama sekali kita akan mempelajari subtopik yang pertama, iaitu merekod waktu, dan yang kedua nanti kita akan belajar berkaitan jam dan minit dalam awak membaca waktu. Jadi sebelum itu nanti bila awak dah siapkan menonton video pengajaran cikgu ni dan awak dah siapkan aktiviti sama ada nak buat hari ni, malam atau petang ataupun keesokan harinya sebelum masuk ke sesi PDPR seterusnya, cikgu harap murid tolonglah isikan kehadiran. Seperti mana PDPC yang berlaku pada 11 hari bulan itu. Hari Rabu kan, ada 5-6 orang tak isi kehadiran. Cikgu agak terkilan jugalah. Cikgu ingatkan berkali-kali. So, pergi klik dekat mylink.la/cikgu Fauzi. Pergi pada kehadiran murid tahun 2 Zamrud. So, klikkan kehadiran tersebut dan akan keluar paparan ni. Contoh, cikgu ambil nama Ain Safia. So, hantar. Ingat ibu bapa juga memainkan peranan yang penting, bantu anak-anak lah. Kadang anak-anak ni lupa. Okey, so seterusnya kita pergi kepada My Viewboard untuk sesi penerangan cikgu. So di sini ada merupakan buku teks tahun 2, jilid 2 pada muka surat 45. So dekat sini cikgu nak terang yang pertama berkaitan bagaimana kita merekod waktu dalam urusan kehidupan kita seharian. Jadi di sini kalau kamu tengok bagaimana waktu tu direkod. Direkod masa bila waktu berlakunya pengurusan kehidupan kita. So dekat sini kita dapat tengoklah apa yang dilakukan pada sukaneka sekolah murid tersebut. So dekat sini kita tengok terdapat pelbagai atu cara dia. Yang pertama pada waktu tersebut lah, di mana kita dapat lihat di sini bagaimana waktu yang berlaku pada atu cara tersebut. Yang kita tengok atu cara ni, atu cara cikgu tulis atu cara ni adalah program. Di mana program-program yang kamu tengok dekat sini, pertama sekali ada senaman. Kemudian tiup belon. Okey, kemudian ada makan dan kemudian ada permainan congkak dan mencari harta karun. So dekat sini aktiviti atau cara yang diadakan tersebut ada melibatkan waktu-waktu yang tertentu yang cikgu bulatkan pada jam ni. So cikgu besarkan dekat sinilah. Kalau murid tengok dekat sini, okey, untuk aktiviti senaman, okey, kita dapat lihat bagaimana nak rekodkan waktu. Jadi murid kena fahamlah. So murid dah belajar dah waktu pada sengatan jam kan. Cikgu dah ingatkan kepada murid, iaitu jarum pendek ni dia menunjukkan jam dan jarum yang panjang ni dia menunjukkan minit. So di sini murid dapat kenal pasti waktu senaman tu berlaku pada jam berapa. So kita tengok sini dia menunjukkan pukul 8 ke? Bukan, masih lagi dalam lingkungan pukul 7 dekat sini. Dia belum menepati lagi pun ke angka 8 tersebut. Jadi murid kena tengok betul-betul jarum jam ni. So dia masih lagi dalam pukul 7, ditunjuk dekat sini masih dalam pukul 7. Jadi jarum jam minit ni dia tunjuk angka 9. Jadi angka 9 ni dalam sifar 5 murid dah sedia maklum tahu sengatan tersebut bermaksud angka 9 tu 45. Jadi sini untuk senaman murid tu senaman waktu pagi pada pukul 7.45. Kemudian aktiviti seterusnya diadakan program meniup belon pula. Meniup belon, cuba murid lihat di antara lingkungan pukul 8 dan pukul 9 ni kan. Jarum jam ni ada dekat sini saja. So jadi dia menunjukkan masih lagi dalam lingkungan pukul ataupun waktu nombor ataupun jam 8. Jadi kembira murid lihat jarum panjang ni, jarum minit, dia menunjukkan angka 6. Angka 6 dalam permukaan jam sengatan murid sedia maklum tahu 6 dia bermaksud 30 minit. Jadi pada acara tiup belon berlaku pada pukul 8.30 pagi ataupun kita boleh cakap dia 8.30. 8.30. Kan kita dah belajar waktu pada permukaan jam kan? Suku, setengah dan 60 minit. 60 minit tu bermaksud putaran lengkap. Kemudian selepas acara tiup belon, kita dapat lihat dekat sini
bukan acara murid-murid berehat untuk makan tengah hari. Makan tengah hari itu bukan acara, tapi dia adalah satu keperluan. So dekat situ murid-murid pun berehat sekejap makan tengah hari yang menunjukkan jarum pendek dan jarum panjang jam dan minit tersebut pada angka 12. So dekat situ pada pukul 12 murid makan tengah hari. Kemudian murid boleh lihat acara yang seterusnya diteruskan dengan acara main congkak. Jadi main congkak ni kalau murid tengok dia berlaku pada pukul berapa. Nampak tak jarum jam ni? Dia tunjuk pada pukul berapa. So lingkungan ni berada di antara 3 dan 4. Belum lagi menunjuk angka 4. Jadi murid kena baca dan kenal pasti sengatan jam dan sengatan minit tersebut. Kalau murid lihat dekat sini, murid dah dapat kenal pasti ini adalah pukul 3. Tapi minit ni murid belum tahu. Bila tengok jarum minit, angka dia berada pada nombor 5. Cikgu bulatkan nombor 5 ni. Jadi dalam sifir 5, dalam sengatan murid kira balik 5, 10, 15, 20. So kat sini 5, 25. So murid tahu dekat situ pada sesi main congkak pada pukul 3.25. Pada waktu petang pula kita tengok ada sesi mencari harta karun. Dia dah masuk ke pukul 5. So 4 ni menandakan ini murid dah siap tulis lah. Pukul 5 dah nampak dah. Tapi jarum minit ni murid dah tahu dah berapa. Pukul 5.20 petang. Jadi itulah cara bagaimana kita nak rekod waktu. Mudah saja. Dekat sini awak boleh je masuk waktu-waktu awak tengok dekat sini kan. Dekat sini jadual ni nanti cuba awak buat kepada latihan, nanti cikgu akan print screen dan tunjuk kepada awak bagaimana rekod. Di situ juga murid juga boleh mempelajari merekod waktu kehidupan seharian murid. Bangun pagi bila gosok gigi pukul berapa, sarapan pukul berapa, menonton TV, buat kerja rumah, tolong mak dekat dapur, sidai baju pukul berapa, santai-santai waktu petang, bermain dengan adik pukul berapa, mengaji pukul berapa, mandi petang pukul berapa, makan malam pukul berapa, menonton TV dan tidur pukul berapa. Itu merupakan contoh untuk merekod waktu. Okey, ni cikgu ketepikan ni antara aktiviti lah. So dekat sini kamu boleh tengok, okey, aktiviti dekat sini. Aktiviti dan murid kena tahu bagaimana untuk mencatat waktu dan kemudian tuliskan aktiviti. So macam kamu tengok kat sini, nampak tak? Dekat sini murid-murid sekolah ni dia ada perkaitan. Pada sambutan Hari Kanak-kanak pada pukul 8.45 ada perhimpunan. Kemudian ada nyanyian lagu patriotik pada pukul 8.15. Kemudian seterusnya murid-murid makan pagi di sekolah pada pukul 9.30 ataupun 9.30. Kemudian murid masuk pertandingan mewarna pada pukul 10.10 dan ada aktiviti ataupun pertandingan silat, okey, atau pencak silat yang berlaku pada pukul 11.25 dan ada majlis penyampaian hadiah pada pukul 12.30 ataupun 12.30. Itu adalah contoh sambutan hari keluarga. Murid boleh rujuk muka surat 46. Okey, sekarang ni kita nak belajar bagaimana perkaitan jam dan minit dalam pengurusan kehidupan seharian murid. So murid tengok kat sini, ini merupakan ceriakan hari kecil. Maksudnya sini ada kelas seni muzik yang diadakan pada pukul 3 hingga pukul 4 petang. Jadi sini murid dapat tahulah selama 1 jam. Jadi bila kita tengok putaran jam ni, dia melibatkan dekat situ murid boleh tahu apa yang berlaku. Cikgu dah ingatkan kepada murid bagaimana membaca waktu dengan betul. Ingat satu putaran lengkap jam. Okey, 1 jam dia merupakan ataupun bersamaan dengan 60 minit. Pada permukaan jam analog ni, kamu lihat dekat sini putaran lengkap jam ni dia bermaksud 60 minit. Tetapi kalau putaran lengkap suku bermaksud 15 minit. Kalau dia permukaan jam yang mana, sekejap cikgu padam ini, dia mengambil putaran selama setengah jam bermaksud dari angka 12 ni sehingga 6. Ini rupa dia. Perkaitan waktu ada juga dalam pecahan suku, setengah, 3/4 dan juga bulatan penuh. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak terang kepada murid bagaimana jarum jam bergerak dari 3 hingga 4. Okey, 3 hingga 4 ni kita tengok pergerakan jam tu bermaksud sekiranya pukul 3 ni dia bergerak, murid akan dapat lihat jam tersebut bergerak
murid kena baca kita punya jarum minit dia. Jadi kat sini dia berbalik kepada 1 jam bersamaan dengan 1 jam bersamaan dengan 60 minit lah. So di sini murid dapat lihat bila pukul 3 kat sini, tepat dekat sini, kita nampak perubahan yang berlaku. Okey, minit tu berpusing. Yang cikgu bulat kamera ni, dia berpusing lengkap sampai pukul 12 balik. Jadi dia 60 minit. Jadi kalau kamu tengok pada pertandingan ataupun pada kelas seni tari muzik gerakan hari kecil-kecil ni, dia berlaku selama 1 jam. 1 jam maksud 60 minit lah. So murid dah tahu. Kalau dia 30 minit, maksudnya dia setengah jam. Kalau dia suku minit, dia bermaksud dia selama 15 minit. Ni suku jam lah. So murid dah tahu dah dekat sini cikgu buat penerangan kan. So 1 jam selepas 12 bermaksud pukul berapa. 1 jam selepas pukul 12 bermaksud pukul berapa. Maksudnya pukul 1 lah masa yang seterusnya. Lepas pukul 1 pukul 2. Lepas pukul 2 pukul 3. Jadi mudah je. Ini cikgu nak buat penerangan pada awak berkaitan tentang hari dan jam pula. Kalau kamu tengok dekat sini, kita dapat kenal pasti hari dan jam tu. Kamu tengok kalau dalam sehari, okey, sehari bersamaan dengan 12 jam. Kalau putaran jam lengkap untuk 24 jam sehari, dia maksud akan jadi satu hari ni dia akan jadi 24 jam. 24 bermaksud dia ada siang, dia ada malam, dia ada, sekejap cikgu tulis okey, dia ada siang 12 jam, malam 12 jam. Jadi dia lengkaplah kedua-dua ni 24 jam. Jadi dekat sini murid akan dapat kenal pasti melalui operasi tambah. Nampak tak? 24 jam bermaksud dengan satu hari. Jadi hari ni murid belajar pada hari Isnin matematik pada 16 Ogos ni selama satu hari. Besok dah masuk hari lain. Maksudnya hari ni dah satu hari. Satu hari bermaksud 24 jam. Jadi senang je, dia tak susah kat sini. Dia nanti latihan ni awak cuba buat dekat sini suku jam tu berapa. 1 jam berapa? Satu hari bersama dengan berapa jam. Jadi awak kena tahu satu hari 12 jam. Okey, so kamu boleh tahulah. Satu hari dia bersamaan dengan 24 jam. Jadi kalau dia setengah hari bermaksud 12 jam. Jadi murid dapat kenal pasti. Jadi cikgu pergi kat sini nak tunjuk awak sesuatu dalam menyelesaikan masalah. Okey, kat sini cikgu letakkan jam, di mana jam ni cikgu berikan satu situasi. Situasi di mana jam yang pertama ni cikgu nak ajar murid berkaitan dengan seorang murid ni dia pergi ke sekolah. Sekolah kita start pukul 7.40. Jangan pandang ini, cikgu buat yang warna merah ni, bermula pukul 7.40. Okey. Sekejap Mula pukul 7.40. Panjang pula cikgu buat. Okey, bermula pukul 7.40. Jarum panjang dekat sini kan. 7.40. Jadi dia datang lewat. Dia datang lewat 15 minit. Jadi bila 15 minit, bila kata lewat dia, jarum minit tu akan ke depan lagi. So bila kat sini kamu tengok 40, kita mula kelas, dia lewat 15 minit, kamu kira sinilah. 40 pergi ke 9, 5 minit, 5 minit ke 10, 5 minit ke 11. So dia dapat masuk kelas pada pukul 7.55. Macam itulah lebih kurang. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan awak pergi tengok wayang filem Bobo Boy. Bobo Boy, cikgu pun tak tahu nak edit macam mana. Bobo Boy, di mana filem tu bermula pada pukul 5.30 petang. Tetapi awak dah ada dekat panggung wayang, dekat wayang tu. Okey, dekat wayang tu awak dah pergi, dah sampai 20 minit awal. Okey, 20 minit awal. Bila awal, awak kena kira jam tu, dia mesti masa dia awal lah. Maksudnya dia ke belakang. Okey, filem tu mula pukul 5.30. 5.30. Tetapi awak dah tiba awal 20 minit. So awak kira ke belakang. So kat 5.30, 5 ke 4, 6 ke 4, 6 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2. So kamu tengok ni 5, 10, 15, 20. Jadi awak tiba pada awal waktu tu pukul 5.10 petang. Sebelum tayangan tu pada pukul 5.30. Jadi senang saja. Untuk sini aktiviti tu cikgu akan tunjuk kat murid. So jangan lupa nanti aktiviti cikgu akan tunjuk nanti kat sini dan tolong buat. Dan jangan lupa isikan senarai kehadiran. Okey. Jadi kalau ada apa sebarang pertanyaan, boleh tanya cikgu di WhatsApp. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.